RTM terus unggul, yang sahih di Berita RTM. Berita perdana edisi Isnin 15 November 2021. Saya Fafil Hidayat Ghazali. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. Sesi persekolahan 2022-2023 bermula 21 Mac tahun depan. Lompat parti antara pindaan perlembagaan persekutuan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kementerian Pendidikan menetapkan kalender akademik sesi 2022-2023 akan bermula pada 21 Mac 2022 sehingga 11 dan 12 Mac 2023. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin menerusi kenyataannya berkata, bagi negeri dalam kumpulan A iaitu Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu, sesi pembelajaran akan berlangsung sehingga 11 Mac 2023. Manakala bagi negeri kumpulan B pula iaitu Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya sehingga 12 Mac 2023. Sesi persekolahan Penggal 3 2021-2022 akan bermula pada 2 Januari 2022 hingga 20 Mac 2022 bagi negeri kumpulan A. Menurut Datuk Dr. Razi lagi, maklumat mengenai sesi persekolahan Penggal 3 2021-2022 dan kalender akademik sesi 2022-2023 boleh dimuat turun melalui laman Sesawang mulai hari ini. Hak keistimewaan Bumiputera tidak akan terjejas sekiranya kerajaan meratifikasi Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik CPTPP. Tegas Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, hak keistimewaan Bumiputera merupakan salah satu tunjang perlembagaan persekutuan. Justru kerajaan tidak akan berkompromi dalam mempertahan dasar berkenaan dalam mana-mana perjanjian antarabangsa. Dalam menggubal perjanjian ini, pegawai-pegawai kementerian dan kerajaan telah berjaya untuk mengadakan carve-out policy bagi menjamin kepentingan Bumiputera. Izinkan saya membaca salah satu provisions dalam perjanjian ini, Tan Sri Yang di-Pertua. Malaysia reserves the right to adopt or maintain any measure that provides assistance to Bumiputera for the purpose of supporting Bumiputera participation in the Malaysian market. Inilah flexibility dan kelonggaran yang telah diberikan kepada Malaysia dalam menjamin keistimewaan dan hak Bumiputera seperti yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan. Bagi perolehan kerajaan, CPTPP memberikan kelonggaran dan fleksibiliti yang membolehkan kerajaan terus membantu membangunkan syarikat-syarikat tempatan dan Bumiputera. Antaranya, kerajaan dibenar untuk memperuntukkan sehingga 30% daripada nilai kontrak perolehan kepada kontraktor Bumiputera. Sementara itu, ketika membuat penggulungan bajet 2022 bagi kementeriannya di Dewan Rakyat, Datuk Seri Azmin turut memaklumkan usaha melengkapkan proses ratifikasi CPTPP sedang dilakukan. Ia dijangka dimuktamadkan selewat-lewatnya pada suku ketiga tahun 2022. Jelas Datuk Seri Azmin, perjanjian berkenaan dapat memberi akses pasaran lebih luas susulan pengurangan dan penghapusan duti import ke atas barangan ekspor Malaysia. CPTPP turut menyediakan pelbagai program bina upaya dan bantuan teknikal untuk industri tempatan. Kelewatan dalam meratifikasi CPTPP akan menyebabkan Malaysia kehilangan peluang untuk mengetengahkan pendirian dan kepentingan negara dalam rundingan kemasukan anggota baharu.
CPTPP telah ditandatangani ke semua 11 negara anggota termasuk Malaysia pada 2018. Perjanjian itu telah dikuatkuasa Australia, Kanada, Jepun, New Zealand, Mexico, Peru, Singapura dan Vietnam. Sebagai sebuah negara yang masih belum meratifikasi CPTPP, Malaysia hanya diberikan status pemerhati dan tidak mempunyai sebarang hak untuk menghalang apa-apa keputusan yang dibuat secara konsensus oleh 8 negara yang telah menguatkuasa CPTPP. Jawatankuasa Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji bakal diserahkan untuk perkenan Yang di-Pertuan Agong. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad, senarai anggota jawatankuasa itu sebelum ini tertangguh kerana terdapat dalam kalangan mereka yang tidak bersetuju. Kerana kita tertangguh oleh kerana sebab sebelumnya ada yang kita lantik, ada yang tak setuju. Dan sekarang ini sudah pun ada persetujuan dan insya-Allah kita akan kemukakan kepada pihak Yang Pertuan Agong dan selepas itu akan diisytiharkan jawatan kuasa Suruhanjaya RCI ini. Dan kita sedar bahawasanya apabila aset tabung haji ini dibuat melalui SPV, Special Purpose Vehicle ini, yang sudah tentu dia keluar daripada Akta Tabung Haji yang memberikan jaminan kepada pendeposit. Dan apabila dah diuruskan melalui syarikat, maka sudah tentu kalaulah na'udzubillah min zalik terjadi suatu perkara yang tidak diinginkan, maka ia akan memberikan kesan kepada pendeposit. Maka sebab itulah kita harapkan supaya RCI dapat dilunaskan. Mungkin kita beri masa dalam 3 bulan ataupun habis lama 6 bulan. Selepas itu akan berlakunya satu pelan pemulihan semula terhadap tabung haji. Terima kasih. Tan Sri. Kerajaan sebelum ini bersetuju menubuhkan RCI pada 14 Julai lepas bagi menyiasat isu-isu berbangkit berhubung tabung haji. Beberapa siri pindaan Perlembagaan Persekutuan bakal dilaksanakan dalam tempoh sehingga Julai tahun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, ia membabitkan undang-undang berkaitan lompat parti dan had tempoh jawatan Perdana Menteri. Yang saya dikehendaki melaksanakannya sekurang-kurangnya mesti telah dibentangkan di Dewan Parlimen ini sebelum ataupun semasa bulan Julai, persidangan bulan Julai nanti. Jadi dalam keadaan semikian, insya-Allah perkara-perkara yang kritikal sebagai undang-undang berhubung dengan warga negara ini juga akan diambil kira, Yang Berhormat, dan saya cukup yakin Yang Berhormat dalam Dewan ini nanti akan menyokong pindaan perlembagaan sedemikian. Oleh karenanya melibatkan kepentingan orang ramai di negara ini. Dalam perkembangan lain, berhubung SOP kempen sempena PRU Dun Melaka, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi menjelaskan segala SOP itu di bawah bidang kuasa Kementerian Kesihatan serta Majlis Keselamatan Negara dan bukannya Suruhanjaya Pilihan Raya. SPR katanya hanya melibatkan input berkaitan pemakaian dan simbol parti ketika hari mengundi. Untuk perkembangan PRU Dun Melaka menjelang hari pengundian awal esok, kita terus sahaja langsung ke studio mini RTM Melaka bersama Ashraf Ishak. Silakan. Terima kasih Fatil dan Farhatul. Tanggungjawab sebagai pemilih awal bakal dilaksana 9,217 anggota tentera dan pasangan serta 2,340 anggota polis pada hari pengundian awal esok. SPR menetapkan SOP ketat di pusat pengundian awal termasuk 4 slot waktu kehadiran mengundi. Pengundi boleh membuat semakan menerusi aplikasi My SPR Semak atau portal semakan daftar pemilih SPR. Laporan Nur Amalina Abdul Halim.
Proses pengundian awal bakal disaksikan ejen-ejen calon yang bertanding dengan SOP ketat. SPR akan turut menyiarkan proses pengundian secara langsung menerusi laman sosial Facebook rasminya. Hanya 4 DUN tidak terlibat untuk proses undi awal, masing-masing Tanjung Bidara, Pengkalan Batu, Duyung dan Serkam. Penolong Pegawai Pengurus Undi Awal N11 Sungai Udang, Nur Azli Sulaiman berkata 150 petugas terlibat untuk proses undi awal di 5 pusat mengundi di DUN ini yang melibatkan Balai Polis Sungai Udang, Sekolah Kebangsaan Kem Terendak 1, Sekolah Kebangsaan Kem Terendak 2, Sekolah Menengah Kebangsaan Kem Terendak dan Dewan Borhan. Jadi pada hari ini adalah sesi semakan peti undi awal melibatkan 19 buah peti yang akan diletakkan di dalam 19 buah saluran di kelima-lima tempat yang saya nyatakan tadi, dan alhamdulillah telah pun kita uruskan sebaik mungkin tadi persiapan peti-peti tersebut, dan telah pun kita hantar peti-peti tersebut untuk simpanan keselamatan di dalam lokap Balai Polis Sungai Udang. Dalam pada itu, Timbalan Ketua Polis Melaka, Dato' Razali Abu Samah menjelaskan 24 pusat undi awal dibuka di Balai Polis dan Ibu Pejabat Polis Daerah termasuk di Ibu Pejabat Polis Kontingen. Seramai 137 anggota dan pegawai telah kita sediakan untuk memantau penugasan-penugas ini. Nah, walau bagaimanapun, penugasan ekstra juga kita telah adakan sebelum ini secara latihan amali, latihan praktikal, sekiranya berlaku perkara-perkara yang tidak diingin yang berlaku. Jadi, kita juga dah bersedia dalam tahap yang maksimum untuk memastikan pilihan raya ini berjalan dengan lancar, terutamanya pada esok hari iaitu undi awal. Kesemua kertas undi itu hanya akan dikira pada 20 November bermula 4 petang. 31 pusat mengundi dengan 47 saluran untuk proses undi awal akan dibuka esok di 24 Dewan Undangan Negeri Melaka dari jam 8 pagi hingga 5.30 petang. Seramai 11,557 anggota tentera bersama pasangan dan anggota Polis Diraja Malaysia akan menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Laporan Nur Amalina Abdul Halim, Berita RTM. Platform yang disediakan RTM kepada semua calon bertanding perlu dimanfaatkan sebaiknya. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Seri Rizal Merikan Naina Merikan berkata, calon boleh mempromosi diri dan manifesto masing-masing secara meluas. Saya rasa ini adalah satu perkembangan yang baik dan terima kasih pada Tan Sri Anwar Musa selaku menteri dia yang membuka lantai demokrasi melalui penyertaan mereka di ruang-ruang yang disediakan oleh RTM. Kapsul dan data tentu sekali disediakan oleh RTM. Jadi saya nak menggalakkan semua calon-calon, tak kiralah yang calon terutamanya lah kalau saya calon BN dan calon-calon yang telah menawarkan diri untuk menawar sebagai wakil rakyat dalam pilihan raya negeri Melaka ini agar menggunakan kesempatan yang disediakan oleh RTM agar mereka dapat lebih dikenali oleh rakyat melalui siaran-siaran yang disiarkan oleh RTM. Dengan kekangan SOP sekarang ni, ia satu platform yang bagus dan kita perlu menggunakan sepenuhnya platform-platform seperti ini agar kempen dapat dan mesej dapat disampaikan kepada rakyat. Kita harap apa yang ditawarkan kepada kita itu mempunyai satu kerjasama yang baik dan ruang yang lebih mudah untuk kita sampaikan maklumat calon-calon kita dan juga aspirasi kita di peringkat Pakatan Harapan itu kepada rakyat negeri Melaka. Terima kasih. Saya memang mengalu-alukan sambutan daripada Tan Sri Anwar memberi peluang pada calon seperti saya, Parti Iman, untuk menyampaikan hasrat parti kepada pengundi-pengundi. Media sosial terus rancak dengan calon-calon bertanding memaksimumkan aktiviti kempen yang masuk minggu kedua. Berikut antara kemas kini media sosial calon-calon bertanding. Berikutan hari pengundian awal esok, calon BN kerusi DUN Kesidang, Leong Hui Ying, mengambil kesempatan di laman Facebooknya dengan memberi pesanan kepada para pengundi untuk hadir awal ke pusat mengundi. Calon BN kerusi DUN Teluk Mas, Datuk Abdul Razak Abdul Rahman pula aktif memuat naik perkongsian di Facebook dengan aktiviti turun padang seperti menziarahi kematian di Teluk Mas.
Calon Perikatan Nasional PN Dun Paya Rumput Muhammad Faris Izwan dalam perkongsian terakhir yang dibuat naik semalam memaparkan beliau memenuhi undangan majlis perkahwinan dan solat jemaah di masjid. Tidak mahu ketinggalan, calon muda PH Muhammad Danish Zainuddin yang bertanding di Dun Pekalan Batu memuat naik aktiviti kempen serta jadual hariannya di aplikasi Twitter. Akhir sekali, calon bebas Dun Teluk Mas Muhammad Arif Adli Muhammad menggunakan laman Facebook untuk memuat naik aktiviti kempen seperti mengenal risalah di kawasan perumahan. Menyelesaikan isu banjir, antara komitmen calon Barisan Nasional BN Dun Bemban, Datuk Koh Chin Han. Beliau berkata, rakyat perlukan pembelaan dan segala masalah mereka perlu diselesaikan segera. Di Bemban ni salah satunya yang agak ketara ialah masalah banjir kilat. Banjir kilat sehingga kan yang belakang tu tadi air waktu kalau hujan lebat paras air dia akan naik. Jugalah di kawasan sekitaran ni. So saya dulu sebagai pemimpin parti MCA di kawasan ni setiap tahun kurang-kurang 2 kali bila hujan lebat tu maka dia akan berlaku banjir kilat. Ini antara isu yang perlu ditangani. Selain banjir, status pemilikan penyewa projek perumahan rakyat PPR Tehil juga akan cuba diselesaikan. Sepanjang tempoh 8 hari kempen, 16 kompaun dengan nilai mencecah RM158,000 telah dikeluarkan terhadap parti politik serta individu. Timbalan Ketua Polis Melaka, Datuk Razali Abu Samah menjelaskan, kompaun dikeluarkan polis, Kementerian Kesihatan KKM dan agensi bersepadu seperti pihak berkuasa tempatan PBT dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Antara kesalahan yang dikompaun, berkempen dari rumah ke rumah secara bersemuka, berkempen di kedai makan dan mengadakan aktiviti parti di bilik mesyuarat yang kecil. Dan kesalahan yang lain juga, parti politik, kebanyakan parti politik membuat aktiviti melibatkan kehadiran yang ramai di dalam walkabout mereka buat. Jadi inilah timbulnya kadang-kadang seperti soalan yang anda tanya tadi, pakai baju. Tapi sebenarnya pakai baju itu saja tidaklah menjadi kesalahan. Namun bila telah mengundang ramainya penyokong pada masa itu, iaitu dikatakan tidak boleh membuat penjarakan fizikal, maka ianya menjadi kesalahan di bawah section di bawah peruntukan 17.1 Akta Penyakit Berjangkit. Polis turut menerima 130 laporan berkaitan ketidakpatuhan SOP kempen seperti berhimpun dengan 41 kertas siasatan dibuka. Dalam pada itu, polis telah meluluskan 62 permohonan permit calon dan parti politik untuk mengadakan ceramah menggunakan kenderaan dan trak LED atau siar raya untuk berkempen. Baik, setakat ini langsung dari Studio Mini untuk perkembangan semasa PRU Dun Melaka. Kembali kepada Fatil dan Farhatul di Angkasa Puri. Silakan. Kerajaan akan memperkenal Koridor Raya Multimedia MSC 2.0 dengan penjenamaan baharu dan ditambah baik. Ini bertujuan menangani jurang digital sedia ada, mendepani cabaran dan kekangan semasa serta meningkatkan tawaran nilai dalam menarik lebih banyak pelaburan digital ke seluruh negara. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad, usaha ini sejajar rancangan Malaysia ke-12 Rangka Tindakan Ekonomi Digital Malaysia My Digital dan Matlamat Pembangunan Mampan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Perkara tersebut diputuskan dalam mesyuarat keempat Majlis Ekonomi Digital dan Revolusi Perindustrian keempat negara dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Selama 25 tahun, Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC menerusi inisiatif MSC Malaysia telah berjaya meningkatkan sumbangan ekonomi digital sebanyak 20% kepada keluaran dalam negara kasar menjelang 2021. Setakat 31 Disember 2020, MSC Malaysia telah membantu negara meraih pelaburan berjumlah lebih RM384 bilion dan pendapatan berjumlah RM588 bilion.
Co-op Bank Pertama CBP menyasarkan keuntungan berjumlah 90.98 juta ringgit tahun ini berbanding 85.11 juta ringgit pada 2020. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar berkata, setakat September lalu keuntungan yang telah dicatatkan berjumlah sebanyak 63.14 juta ringgit dipacu oleh pelbagai portfolio. Mengulas prestasi dan prospek CBP bagi tahun hadapan, Bank Koperasi itu akan memperkenalkan beberapa produk baharu berkaitan perbankan runcit. InsyaAllah tahun hadapan mungkin nak tambah lagi. 3-4 cawangan lagi. Mereka akan tambah di seluruh negara. Pertumbuhan dia kita tadang 10 ke 15%. Beliau berkata demikian pada taklimat media mengenai pelaksanaan Federasi Perkhidmatan Keuangan Koperasi di Ibu Negara. Selain meluaskan pelbagai produk dan cawangan, CBP juga berhasrat memperkenal inisiatif digitalisasi bagi meningkatkan capaian kepada pelanggan baharu serta kemudahan pelanggan CBP. AirAsia X Berhad AAX menawarkan keistimewaan perjalanan dalam bentuk kredit kepada penumpang yang terjejas berikutan penstrukturan semula dilaksanakan syarikat berkenaan. Kredit itu boleh digunakan untuk pembelian tiket penerbangan pada masa hadapan sebaik sahaja sempadan antarabangsa dibuka. Penumpang terjejas juga akan menerima pembayaran nilai hutang 0.5% dan kelayakan berasaskan tunai lain. Ini berdasarkan prestasi hasil tahunan selama 3 tahun seperti penyata penjelasan yang dihantar kepada semua pemiutang baru-baru ini. Bagaimanapun, syarikat penerbangan jarak jauh AirAsia Group Berhad itu memaklumkan kelayakan dan kredit perjalanan hanya boleh dilaksanakan jika AAX berjaya dalam penstrukturan semula mengikut syarat-syarat skim tersebut. Dalam pada itu, AirAsia X menjelaskan laporan media mengenai klasifikasi pengguna dan kelayakan mereka di bawah skim pengaturan yang disokong oleh 99% daripada semua pemiutang. Keutamaan syarikat adalah untuk penstrukturan semula dan permodalan semula AirAsia X secara menyeluruh supaya ia boleh kembali beroperasi sebagai salah satu pengendali penerbangan tambang murah jarak sederhana terkemuka di dunia. Masih bersama berita perdana. Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS bertujuan membudayakan hidup sihat dan kelestarian persekitaran yang menyokong kesejahteraan kesihatan keluarga Malaysia. Justru bagi menjayakan ANMS, skuad sukarelawan Kombi dilihat sebagai ejen utama dalam penyaluran maklumat menerusi pendekatan dinamik untuk mempengaruhi individu, keluarga dan komuniti ke arah perubahan tingkah laku yang sihat. Setiausaha Kombi Kebangsaan Dr. Zunaida Zakaria berkata pelancaran ANMS tepat pada waktunya ketika seluruh negara masih berperang dengan COVID-19 di samping masih bergelut mengawal denggi dan kesihatan awam lain. ANMS melibatkan 4 teras utama, 10 strategi dan 24 inisiatif, manakala peranan Kombi pula membabitkan teras ketiga dan keempat, iaitu kawalan kesihatan kendiri dan kebersihan persekitaran. Antara aktiviti Kombi dalam penyaluran maklumat terus kepada komuniti ialah termasuk gotong royong, ceramah, dialog dan lawatan rumah ke rumah. Kami juga menjadi frontliner kepada orang kata pemberian vaksin tu. Dan kami juga menyampaikan mesej tentang COVID ni di pusat-pusat atau di tumpu-tumpuan awam seperti pasar malam. Kami mengedarkan risalah dan template tersebut. Kemudian baru-baru ini kami panggilkan itu sebagai satu kumpulan My Champion. My Champion. Kenapa kami panggil My Champion? Kerana kami adalah mata dan telinga dalam komuniti kami. Bukan itu sahaja, Kombi turut diberi kuasa untuk menegur orang awam yang melanggar SOP. Contohnya dalam satu program baru-baru ini di Port Dickson. Tengok pelanggaran SOP sebab orang dah dapat keluar kan.
Tak ada langsung SOP ya. Jadi kami mengedar-edarkan, kami berjumpa mereka. Kami menegur dan kami memberi secara percuma mask kepada mereka. Ada yang kata mask putus. Tidak cukup di kawasan tumpuan awam, Kombi turut giat menjalankan program di kawasan pedalaman termasuk penempatan orang asli. Kombi mempunyai 3,112 pasukan dengan kekuatan ahli 28,786 sukarelawan di seluruh negara. Ya, tamasya badminton di Bali, Indonesia dah menghampiri. Ya, laporan penuh bersama Syairul Islam. Silakan. Syair. Baik. Misi Kamp Badminton Negara bermula. Ronaldo mungkin terpaksa lupakan Piala Dunia di Qatar. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Syairul Islam. Untuk edisi Sukan malam ini kita mulakan dengan perkembangan badminton. Selepas 2 minggu berkampung di Westin Resort Nusa Dua Bali, skuad badminton negara akan memulakan kempen pertama daripada 3 kejohanan di sini di Indonesia Masters yang akan membuka tirainya esok. Ketua Jurulatih Badminton Negara Flandy Limpele meluahkan keyakinan bahawa semua pemain berada di kondisi yang lebih baik selepas berehat hampir seminggu sejak pulang daripada Eropah. Laporannya kita bersama Tina Rama. Kesemua pemain badminton negara termasuk pemain profesional telah menjalani latihan ringan dan sesi kecergasan sejak tiba di Bali, Indonesia. Saya rasa semua persiapannya okey semua ya, semua player, condition, terus physical, saya rasa boleh ya. Memang kemarin kan Europe memang mereka letih. Yang penting cuman ini saja, kalau physical mungkin tak ini ya, cuman mental saja ya yang letih ya. Nah itu harus kita inikan lagi lah. Selepas menjalani latihan di gelanggang pertandingan selama 2 hari, Flandy menjelaskan keadaan lampu dan angin cukup memuaskan buat ketika ini. Pusingan pertama kejohanan Indonesia Masters bakal menyaksikan 9 wakil negara bersaing dalam kategori masing-masing. Cabaran Malaysia akan bermula dengan aksi beregu campuran Ho Pangron, Chai Yi-si bertemu pasangan dari Jepun, Yujiro Nishikawa, Saori Ozaki. Tumpuan juga sudah pasti terarah kepada aksi melibatkan persorangan lelaki negara Lee Zijia yang akan menentang Rasmus Gemke dari Denmark. Namun, penyertaan juara All England itu masih menjadi tanda tanya susulan kecederaan yang dialaminya pada terbuka Hilo 2 minggu lalu. Selain itu, beregu lelaki negara Ong Yu Sin, Teo Yi dan Goh Zifei Nur Izzuddin juga akan memulakan cabaran. Bagi saingan beregu wanita pula, gandingan negara Li Mengyan Yap Cheng Wen akan bertemu pasangan dari Jerman Linda Effler, Isabel Lohau. Skuad badminton negara sudah pun bersedia untuk berentak ke kejohanan Indonesia Masters, iaitu kejohanan pertama daripada 3 kejohanan di Bali. Masing-masing mempunyai misi tersendiri. Ada yang mahu melayakkan diri ke saingan jelajah dunia akhir BWF, ada yang mahu memperbaiki kedudukan ranking dunia mereka dengan menjuarai kejohanan di sini. Apa sahaja misi mereka, ia tetap demi lencana di dada. Tina Rama, Bali, Indonesia, Berita RTM. Sementara itu, jurulatih perseorangan lelaki negara Hendrawan menjelaskan prestasi Yoyo, pemain nombor 1 negara Lee Zijia, akan memberi kematangan kepada dirinya pada masa hadapan. Menurutnya, pemain berusia 23 tahun itu perlu merasai asam garam perjalanan ini untuk menjadi pemain terbaik dunia satu hari nanti. Ya sejak satu dia belum matang ya. Belum matang betul-betul totally macam dia sudah stable ya. Jadi seperti yang berapa kali
atau berapa waktu yang lalu bahwa kalau dia boleh bermain, dia boleh keluarkan the best game-nya dia, ya dia boleh upset siapa saja. Tetapi kembali juga kalau dia tidak boleh mengeluarkan game-nya atau pressure atau fokusnya penat, ya dia boleh kalah dengan siapa saja. Memang ini normal lah. Player belum matang memang seperti ini. Dengan ini semua turnamen up and down atau ini jalan yang harus dia lalui. Juara All England 2021 itu tidak dapat mempamer satu aksi yang cemerlang dalam beberapa kejohanan yang berlangsung secara berturut-turut sejak September lalu. Bagaimanapun, beliau berjaya mara ke pusingan akhir pada kejohanan Hilo Open baru-baru ini, namun terpaksa menarik diri di set penentuan bertemu lawan dari Singapura, Loh Kian Yew akibat kecederaan. Pada kejohanan Indonesia Masters di Bali kali ini pula, Zijia dijadual bertemu Resus Jemki, namun penyertaan beliau masih belum terjawab. Aksi suku akhir pertama Piala Malaysia 2021. Kedah Darul Aman terlepas peluang membawa bekalan gol ke Stadium Sultan Ibrahim selepas mencatat keputusan seri tanpa jaringan dengan Johor Darul Takzim JDT di Stadium Darul Aman malam tadi. Bagaimanapun, skuad kendalian Adil Syarin Sahak itu masih boleh berbangga dengan keputusan tersebut apabila berjaya menamatkan rekod 17 kemenangan JDT dalam saingan domestik. Sebelum ini, Kuala Lumpur City FC menjadi pasukan terakhir yang berjaya mengelak daripada kekalahan di tangan JDT pada 30 April lalu. Pada aksi malam tadi, skuad Helang Merah yang beraksi tanpa kelibat ketonggak utama Rabih Ataya, Anu Mantan dan Tje Kipri berjaya mengekang setiap asakan juara 2019 itu di hadapan penyokong sendiri. Pengendalinya Aizil Syarin Sahak memuji prestasi anak buahnya dan berharap momentum yang sama dapat dikekalkan pada aksi timbal balik di Stadium Sultan Ibrahim Khamis ini. First of all, syukuran pula, I think credit have to go to the players. They come with our game plan, and I think we execute the game plan very well. The desire today, I spoke before the game, the discipline, I think, and determination, also the 3D that we spoke before the game, I think they have tonight, compared to Melaka game, so much different. It doesn't matter. I think it's always JDT favourites. We have been home or away. Everyone wants JDT to be in the final or that, but like I say, football, I want to be humble. Let's hope for good upset if we can. Not easy, like I say, not easy to go JDT Stadium to win against them, but. Sementara itu, perlawanan di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin menyaksikan Terengganu FC TFC melakar kemenangan tipis 2-1 ke atas Sarawak United FC. 2 gol TFC hadir menerusi Faisal Abdul Halim pada minit ke-17 dan Muhammad Faiz Nasir pada minit ke-51. Manakala jaringan tunggal Sarawak United diperoleh hasil jaringan sendiri Muhammad Syahrul Nizam pada minit ke-22. Di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ Kuala Lumpur, City FC berjaya mengejutkan juara 33 kali Selangor FC 2-0. Tandukan Romel Oswaldo Morales di awal minit ke-14 dan jaringan Muhammad Hadin Azman pada lewat permainan memberi kelebihan 2 gol buat skuad kendalian Boyan Khoda itu pada aksi kedua Khamis ini. Di Stadium Likas Kota Kinabalu, tonggak import Melaka United FC Sony Nordi memastikan rentak cemerlang skuad Hang Tuah dalam kempen Piala Malaysia berterusan selepas menjaringkan gol kemenangan pasukannya mengatasi Sabah FC 1-0. Kemenangan itu menyaksikan skuad bimbingan Zaidal Abidin Hassan masih mengekalkan rekod tanpa kalah dalam kempen itu musim ini. Skuad kebangsaan yang akan bersaing di kejohanan Piala AFF Suzuki di Singapura bulan depan harus memiliki mentaliti juara. Pengurus pasukan Datuk Wira Muhammad Yusof Mahadi menegaskan skuad Harimau Melaya harus memiliki kemampuan menguasai pentas Asia Tenggara jika mahu melangkah lebih jauh, terutamanya ke peringkat Asia. Mentaliti kita sentiasa menekankan mentaliti player kita dan barisan jurulatih kita mesti mampu sekarang ini untuk menaluki ASEAN.
dan mesti bersaing. Setiap perlawanan di peringkat ASEAN mesti kita ada di final lah. Barulah kita boleh menunjukkan kita ni dah berada satu step lagi untuk ke Asia. Beliau yang juga timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia mengakui akan mula memanggil seramai 24 pemain kebangsaan selepas berakhirnya saingan suku akhir Piala Malaysia. Kejohanan Rugby Terengganu Royal 7 2021, pasukan tuan rumah Hadalang Warriors membawa pulang RM10,000 selepas muncul juara sulung kejohanan tersebut. Pasukan berkenaan meraih kemenangan dalam aksi final dengan keputusan 15-14 menewaskan RMP Blues. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Rugby Tengku Muhammad Ismail, Kuala Nerus itu, pasukan tuan rumah bangkit memperoleh mata berharga menerusi 3 try pada babak kedua. Biarpun diberi saingan sengit oleh RMP Blues, namun Hadalang Warriors berjaya menyerap tekanan dengan baik untuk menambah mata menerusi beberapa try dan conversion. Majlis penyampaian hadiah disempurnakan dengan keberangkatan Yang di-Pertuan Muda Terengganu Tengku Muhammad Ismail diiringi Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Syamsuri Mokhtar. Mesyuarat ke-6 Suruhanjaya bersama antara Malaysia dan Vietnam memperlihat komitmen kedua-dua negara bagi kerjasama pemulihan pasca COVID-19. Menerusi kenyataan media, Kementerian Luar Negeri memaklumkan mesyuarat yang diadakan secara maya itu dipengerusikan secara bersama oleh Menteri Luar Negeri Datuk Saifuddin Abdullah dan rakan sejawatannya Bui Tan Sun. Mesyuarat tersebut membincangkan kerjasama membabitkan aspek pembukaan semula sempadan, pembangunan vaksin serta industri halal. Kedua-dua pihak turut menyuarakan komitmen untuk memperkukuh kerjasama dua hala ke arah mencapai sasaran tersebut. Malaysia dan Vietnam juga berharap dapat meningkatkan pelaburan dua hala serta menggalakkan pembabitan dalam bidang baharu oleh entiti perniagaan dengan lebih meluas. Mesyuarat berkenaan juga menerima pakai Pelan Tindakan POA 2021-2025 bagi pelaksanaan rangka kerja perkongsian strategik antara Malaysia dan Vietnam, termasuk menetapkan sasaran mencapai jumlah perdagangan dua hala sebanyak $18 bilion Amerika menjelang 2025. Sejumlah RM15.5 bilion pinjaman PTPTN telah dibayar peminjam setakat 30 September lalu. Dewan turut dimaklumkan lebih 77% daripada 2.4 juta peminjam yang telah menamatkan pengajian mula membayar balik pinjaman PTPTN. Dan sepatutnya PTPTN mula menerima hampir 24.6 bilion sebagai bayaran balik. Tapi setakat ini 77.75% telah mula membayar balik dengan jumlah hampir 800,000 peminjam telah selesaikan pinjaman. 400,000 peminjam sedang membuat bayaran balik secara konsisten mengikut jadual pembayaran tersebut dan seramai 700,000 lebih kurang peminjam membuat bayaran balik tetapi tidak konsisten. Beliau optimis pengumuman insentif pembayaran PTPTN yang diumumkan menerusi pembentangan bajet 2022 dijangka menarik lebih ramai peminjam untuk membuat pembayaran semula. Datuk Seri Dr. Noraini menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Sibuti, Lukanisman Awang Sauni.
Kerajaan merangka pelbagai usaha berterusan dalam meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Ini seiring dengan matlamat untuk menjadikan TVET sebagai pilihan utama golongan pelajar pada masa akan datang. Antara strategi yang dilaksana ialah menyediakan program pengajian yang menepati keperluan industri. Kita cukup yakin bahawa dengan program yang kita ada ini akan mampu untuk mengangkat TVET, program TVET di negara kita. Dan ini adalah usaha-usaha bukan sahaja di pihak Kementerian Pendidikan sebenarnya, tapi yang merentasi kementerian lain juga. Banyak kementerian juga menyediakan program-program yang sama untuk bagaimana untuk mengangkat program TVET ini menjadi pilihan dan disukai oleh anak-anak kita. Kementerian Pendidikan turut komited untuk meningkatkan akses dan kesaksamaan pendidikan bagi kumpulan pelajar yang tidak cenderung dalam bidang akademik dan meminati bidang kemahiran TVET. Antara program yang disediakan ialah program Diploma Vokasional Malaysia dan program Sijil Kemahiran Malaysia College Vokasional KPM. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Sri Gading, Datuk Dr. Syahrudin Muhammad Saleh. Krisis tenaga global yang melibatkan pembekalan arang batu dan gas tidak menjejaskan sekuriti bekalan elektrik negara. Ini berikutan Tenaga Nasional Berhad TNB Fuel yang berperanan sebagai pembekal arang batu kepada penjana kuasa bebas di Malaysia mempunyai kontrak jangka panjang bagi pembekalan arang batu dengan pihak pembekal. Menyentuh mengenai gas bagi penjanaan elektrik pula, Datuk Ali menjelaskan ia dibekalkan Petronas yang menerima bekalan daripada pelbagai sumber. Selain itu, sekuriti tenaga elektrik di Malaysia juga tidak terjejas memandangkan sektor penjanaan elektrik negara telah mempelbagaikan campuran bahan api bagi mengurangkan kebergantungan kepada bahan api, gas dan air batu dengan menggunakan sumber penjanaan tenaga boleh baru seperti solar, hidro dan medium fuel oil. Kepelbagaian campuran bahan api penjanaan ini bertindak sebagai sekuriti sekiranya terdapat sebarang kekangan terhadap salah satu sumber penjanaan. Bagi memastikan sistem grid nasional kukuh dan stabil, TNB sedang melaksana projek talian penghantaran 500 kV dari utara hingga selatan Semenanjung. Ia akan menjadi tulang belakang sistem grid nasional dan mampu mengoptimumkan penghantaran elektrik kepada semua pengguna di seluruh Semenanjung. Pasaran pelancongan Islam menjadi strategi utama yang berpotensi meningkatkan semula industri pelancongan dan ekonomi yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Bagi tujuan itu, 3 strategi utama telah digariskan iaitu inovasi, pengetahuan dan kerjasama. Menurut Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri, konsep pelancongan dan hospitality mesra Muslim ialah satu penjenamaan yang berkesan untuk menarik pasaran Muslim dalam situasi pelancongan baharu. With 1.8 billion Muslim population worldwide, the Muslim consumer is a huge and potentially lucrative market that one must consider as we strategize our way out of the pandemic to regain a strong economic footing. Being a largely untapped market whose needs are yet to be fulfilled sufficiently, this brings about a wave of gainful opportunities for all. Datuk Seri Nancy turut optimis perbelanjaan pelancong Muslim dijangka melonjak sehingga mencecah $208 bilion Amerika pada 2024 berbanding sebelum ini $194 bilion kesan pandemik COVID-19.
Seramai 12,000 kanak-kanak dan remaja mempersembahkan Orkestra Slavic March, karya komposer Rusia. Usaha itu bagi memecahkan rekod orkestra terbesar dunia. Persembahan kira-kira 10 minit itu dipantau 250 pengawasan penyelia bebas untuk mengesahkan bahawa lebih 8,097 instrumen dimainkan secara serentak. Guinness World Records akan menentukan sama ada rekod dunia berjaya dicipta atau tidak dalam tempoh 10 hari. Kreativiti seni menggunakan sehelai daun. Pemilik akaun TikTok Hafizi telah memuat naik sebuah video memaparkan dirinya mengukir potret Tun Mahathir di sehelai daun. Nampak mudah, namun sebenarnya ia perlukan kesabaran serta daya kreativiti yang tinggi. Hasilnya cukup memukau para netizen. Fenomena mendapan tanah atau sinkhole dilihat muncul di sekitar pantai Laut Mati. Ini berlaku berikutan paras air di laut bersejarah itu semakin menyurut. Mendapan dengan kedalaman 10 meter itu memaksa penduduk meninggalkan kawasan berkenaan dan kini berubah menjadi bandar hantu. Ini dikatakan berpunca daripada ketidakseimbangan antara jumlah air yang masuk dan keluar dari Sungai Jordan. Baiklah, paparan hashtag itu menutup berita perdana edisi Isnin 15 November. Terus amal kawalan kendiri, lindung diri, lindung semua kerana kita keluarga Malaysia. Yang sahih di berita RTM. Assalamualaikum. Salam sejahtera.